apa maksud ghara? Ghara ni kalau kita lihat dalam buku-buku para ulama, sama ada yang klasik ataupun yang moden, mereka mendefinisikan secara berbeza-beza. Sama ada secara bahasa ataupun secara syarak, secara istilah. Sebagai ulama kata ghara ni ialah al-khida', penipuan. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ada menyebut banyak ayat berkaitan dengan ghara, walaupun ia tidak menjurus kepada ghara dalam muamalah, tapi ia bermaksud tipu daya, penipuan. Al-ghararu lughatan al-khida'. Itu yang saya dapati bila kita lihat definisi ulama berkait ghara dalam bab bahasa. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman ayat 33, kata Allah Ta'ala, ayat tu panjang, ujung tu, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kata Allah Ta'ala, janganlah kamu digharakan oleh dunia. Digharakan oleh dunia di sini maksud ditipu oleh dunia. Ghara-ghara ni makna ditipu. Dunia ni memang penuh dengan tipu daya. Dan kata Allah, janganlah kamu ditipu oleh tipu-tipuan sehingga kamu lalai akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu contoh ayat dia lah, dan banyak lagi ayat yang lain. Dan sebahagian besar orang yang buat ghara ni memang dia ada niat nak menipu. Kita bila buat apa-apa transaksi dalam konteks moden hari ni, tuan-tuan buatlah apa-apa agreement kan, loan ke, financing ke, apa-apalah investment ke, sebenarnya macam di negara kita, bank negara telah menetapkan satu prosedur di mana mesti ada the principle of disclosure. Mesti disclose everything. Kita nak melabur umpamanya, operator pelaburan mesti disclose everything. Kalau ada benda yang dia tak disclose, dia sembunyikan, maka dia boleh disaman ataupun diambil tindakan undang-undang. Institusi kewangan di bawah bank negara memang ikut prosedur ini. Sebab itu kalau tuan-tuan nak isi borang, tuan tak pergi ke bank kan, tuan nak isi borang apa, kad kredit, personal loan, kat belakang dia kan macam-macam kan, syarat-syarat dia apa benda, maklumat apa, macam-macam. Dan mereka pun sentiasa keluarkan brosur daripada tahun ke tahun, ada je brosur maklumat-maklumat terkini. Sebab prinsip itulah, dia mesti disclose everything. Maklumat mesti diberikan sebaik mungkin kepada pengguna ataupun consumer. Tapi saya tak pastilah kalau institusi kewangan yang tidak diselia oleh bank negara, maybe mungkin mereka tak patuh peraturan itu. Jadi ulama kata khida', menipu. Boleh jadi menipu betul, boleh jadi dia niat nak menipu. Ya, kita tak tahu di sebalik itu dia menipu. Kenapa orang nak sembunyikan? Dia niat lah tu, betul tak? Dia jual kereta, kalau dia beritahu A sampai Z, tak ada ghara, kesan dia ialah mungkin orang takkan beli kereta dia, betul tak? Kita nak jual kereta, agak-agak kita nak cerita A sampai Z pasal kereta kita, terutama kekurangan yang ada pada kereta kita. Biasa kalau orang tak tanya, kita takkan beritahu lah. Of course lah, di Yuska tu tuan-tuan tanya baru dia jawab. Kalau tuan-tuan tak tanya, haram dia tak cakap. Buat apa dia nak cakap keburukan produk yang dia jual? Tak laku lah contohnya. Sedangkan ia telah menyalahi syarak dan berdosa sebenarnya. Dia kena terangkan keaiban yang ada pada produk. Apa-apa yang kita jual, kita bukan hanya kena cerita benda baik, tapi kena cerita juga tentang keburukan-keburukan yang ada. Sebab itu kita jangan tertipu dengan pemasaran ataupun marketing apa-apa produk pun. Kita baca brosur je, oh bagus kan, produk ni boleh sembuh, boleh itu, boleh ni, boleh tak sembuh pun. Ya tak? Kalau dia masukkan testimoni pun, dia akan masukkan testimoni yang berjaya. Oh, dia buatlah WhatsApp kan, bukti-bukti dia WhatsApp lah apa benda lah. Ya, kadang tak betul pun, ataupun betul tapi hak tak jadi dia tak bagi tahu. Ghara lah tu. Dia menyembunyikan suatu maklumat untuk niat nak menipu pelanggan supaya barangan dia kehabisan. Sebagai ulama kata al-ghararu huwal jahalah. Ini al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan sekian majoriti ulama yang lain. Tidak tahuan, kita tak tahu, kerana bila melibatkan muamalah, kita mesti tahu tentang apa yang kita nak berurus niaga. Kita mesti tahulah. Kalau kita nak beli tu, kita kena tahu produk yang kita beli. Bila kita nak invest, kita bukan hanya perlu tahu tentang keuntungan yang kita nak dapat, kita juga perlu tahu pengendali ataupun syarikat yang menguruskan investment itu. Oh, dia siapa,
lembaga pengarah dia siapa, kita kena tahu tu supaya kita tidak tertipu. Dan memang banyak orang tertipu, ya. Sebab itu kita baca garis panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara. Bila kita nak invest, kita mesti tahu sekurang-kurangnya laporan kewangan suatu syarikat yang kita nak melabur. Kita kena tahu. Kalau tak ambil tahu, syarikat tu rugi dah. Masuk lah kita, burn lah duit, ya tak? Kena tahu sekurang-kurang laporan kewangan dia last year macam mana. Nak minta lah, ya? Tengok macam mana, ya? Itu nak memastikan tidak ada wara lah, ya? Dan supaya kita tidak rugi pada masa hadapan. Jahalah, mana tidak tahu. Termasuk tak tahu ni juga ialah bila kita hanya melakukan muamalah berasaskan assumption, agak-agak. Kata Ibn Hajar, at-ta'wilat, takwil saja, ya. Dalam konteks klasik, jika ia menjual suatu barangan di dalam sampul ataupun dalam kantung, dia tak nyatakan apa yang ada di dalam kantungnya, ataupun dia nyatakan tapi tidak dibuka kantung itu, melainkan setelah urus niaga dijalankan. Saya nak jual ni, nak jual gapoh, nak jual jam. Mana jamnya? Ada tu dalam sampul tu. Okey, saya beli, dia pun beli. Contoh saya buat mudah-mudah ni nak bagi faham, ya, dia pun beli, dia pun jual, ya. Buka-buka dalam tu jam tak padangan harga. Cakap kat penjual, apa ni jam macam ni, tak nak lah, ambil balik duit awak. Apa pula saya dah jual, ya? Sebab itu Islam tak benarkan ghara, kerana mungkin ia tidak berlaku pada masa proses jual beli dijalankan, tapi dia mungkin berlaku pergaduhan selepas kontrak dilakukan. Jadi tak mahu benda tu ada, ya. Kesan buruk dia lah, ya. Ada ulama kata al-ghararu al-waham. Ghara-ghara ni waham. Waham ni makna kita tak jelas, ya. Ada pula kata al-ghararu al-khatar. Ghara ni ialah khatar. Khatar ni risiko. Risiko. Yalah, bila maklumat tak jelas, ada risiko lah. Benda jual dalam sampul, ada risiko. Macam mana benda ni, betul tak? Jadi ghara ni melibatkan risiko juga, dan ia risiko yang boleh dielakkan. Kalau risiko tak boleh dielakkan, tak apa, ya. Kita meniaga contohnya, ada risiko. Risiko ni ada dua. Satu yang syarak terima, risiko-risiko yang by nature, mana semula jadi macam tu. Orang meniaga, orang melabur, ada risiko untuk rugi, itu biasa. Itu risiko tak dapat dielakkan, unavoidable, ya. Tak dapat dielakkan, risiko by nature kan, ya. Mana ada orang meniaga untung saja. Sebab tu Islam meletakkan prinsip, bila kita nak melabur, mesti ada prinsip perkongsian risiko. Kalau tak ada prinsip perkongsian risiko, dia jadi riba. Ada orang nak meniaga, niaga apa ni? Telur ayam kampung kat Terengganu, hantar apa, kontrak. Banyak kontrak dalam berbelah muka surat juga. Baca-baca, saya baca klausa yang pertama, kedua, ketiga, dah tahu dah tak patuh syariah. Pasal apa? Pasal tak ada prinsip perkongsian risiko, ya. Jaminan wang dikembalikan, tu tak masuk lagi keuntungan yang telah ditetapkan. Dah tetap siap-siap dah 1% per month contohnya, setahun dah 10%. Macam mana dia boleh tetapkan? Bila dah tetap, mana kita tahu dia meniaga untung ke rugi? Perkongsian risiko tidak ada, maka dia tidak patuh syariah sama sekali, dan ianya haram. Tak payahlah kita melabur. Patuh syariah ni ustaz? Mana patuh syariah, saya kata. Dan dalam klausa pun tak dinyatakan syarikat ni ada penasihat syariah ke tidak. Kalau dia tak ada penasihat syariah, mungkin produk dia telah disahkan oleh penasihat syariah berbayar. Okey, produk kita pergi kepada syarikat-syarikat swasta yang advisory financial, banyak bersepah kat luar, bayar kat dia. Macam kita sekarang lah, kita nak buat produk kan, kita ada lab, betul tak? Nak cek produk kita ni okey tak okey, kita tak ada lab. Kita bawa produk kita pergi ke lab-lab swasta, dia akan keluarkan pengesahan produk kita ni tak ada barang beracun. Kita suka duk beli Lazada, Shopee, ubat macam-macam, herba macam-macam, betul tak? Kadang kita nak tengok label yang kementerian tu, dia panggil apa tu? Kan dia ada label kan? Label apa dia panggil? Yalah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi label yang mengesahkan produk tu
bebas daripada bahan-bahan beracun, bebas daripada steroid. Apa dia panggil? Kita boleh cek kat internet. Saya selalu cek kalau nak beli produk, saya selalu cek kat internet, pakai dia punya nama syarikat, nama produk ataupun nombor. Kadang-kadang dia kata disahkan. Itulah, bila kita cek nombor tu tak ada pun. Banyak berlaku. Dunia ni kan banyak scammer. Dia scam tu. Ada syarikat-syarikat swasta yang mungkin boleh banyak produk-produk yang ada, ubat-ubatan lah terutamanya, produk-produk herba yang ada kat online tu kan. Kadang-kadang dia nyatakan sekali bersama dengan produk tu surat pengesahan daripada syarikat-syarikat tertentu yang mengatakan bahawa produk ni bebas daripada bahan-bahan terlarang, daripada bahan-bahan beracun, steroid lah terutamanya. Tuan-tuan beli produk kena cek tu, jangan main beli aja kan, makan je okey lah, dia taruh steroid ya. Tu yang kadang makan dah kena buah pinggang. Jadi tak apa, dia boleh bawa produk dia pergi ke syarikat-syarikat swasta yang memang buat kerja mengesahkan, penasihat kewangan berdaftar dia panggil ya, financial advisory. Janganlah pergi yang standard, mungkin bayar mahal, yang biasa-biasa, janji dia disahkan oleh bank negara, dia bawah tu lah, boleh ya. Jadi okey, insyaAllah. Dan ada banyak lagi definisi. Gharar ni ialah al-ghaflah, lalai. Gharar ni ialah al-khatar, bahaya. Macam-macam lagi ya, cara bahasanya lah. Secara syarak juga ulama ada banyak definisi, kerana kita faham lah ulama kita ni kalau bab definisi dia kadang-kadang mempunyai definisi yang berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Definisi dia tak ada hal ya. Al-Imam Ibnu Abidin dalam hasyiahnya mendefinisikan gharar ni ialah ma la yu'lam husuluhu, apa-apa yang tidak diketahui dapat atau tidak, wujud atau tidak, okey atau tidak, itulah masuk gharar. Mana banyak uncertainty, ketidakpastian, banyak untransparency, ketidaktelusan, itulah maksudnya ya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad kata al-gharar ialah ma lam tu'lam haqa'iquhu wala miqdaru, apa-apa yang tidak diketahui hakikatnya dan kadarnya. Dan macam-macam lagi definisi yang lain yang secara umumnya saya rangkumkan, gharar ni melibatkan ataupun bermaksud ketidaktahuan, ketidakjelasan, ketidaktelusan, ketidak yang kesemuanya menunjukkan perkara-perkara yang negatif yang akan merugikan salah satu pihak, terutama kalau jual beli si pembeli ya. Kalau pelaburan, orang yang melabur. Kalau orang yang menyewa, sewaan, ijarah, orang yang menyewa itu. Mungkin juga boleh berlaku kepada pihak yang pertama, bukan pihak yang kedua, tapi kebiasaannya ia berlaku kepada pihak-pihak yang berkenaan. Dan ulama sepakat gharar haram, dan mana-mana jual beli ataupun urusan muamalah yang melibatkan gharar mesti dielakkan sama sekali, especially jika kita nak syariah compliance, patuh syariah lah ya. Walaupun begitu, di sana ada juga gharar yang dimaafkan kerana ia tidak dapat dielakkan, kerana kadang-kadang sukar untuk kita nak mengurangkan risikonya, ataupun kadang-kadang ia telah diterima baik dalam masyarakat. Kerana kadang-kadang benda-benda ni kadang-kadang kita suka nak pastikan secara tepat bila kita melakukan suatu urus niaga. Contohnya gharar dimaafkan, tuan-tuan beli lauk secara ceduk. Tuan-tuan beli lauk kan, ceduk kan, sayur ceduk. Lepas tu dia tengok RM1.2, RM2. Kalau you kan jual beli ceduk tak boleh. Lepas tu baru-baru ni online ada orang buat, saya ingat tahun lepas kot, selebriti buat jual beli ceduk tu. Ceduk dapat lipstick, ceduk dapat eyebrush, ceduk dapat macam-macam kan. Walaupun benda tu simple, tapi banyak juga ahli-ahli muamalah respons jual beli seumpama ini tidak boleh diamalkan dan tak boleh jadi trend dalam masyarakat kita, kerana jual beli ceduk adalah adalah haram. Melainkan ceduk-ceduk yang sedikit ataupun yang tidak melibatkan kesan yang buruk kepada masyarakat. Contohnya ceduk lauk, okey je, ada gharar tu kerana tak dipastikan kuantitinya, ceduk aja. Tuan-tuan makan buffet tu juga ada gharar tapi dimaafkan. Qardawi kata makanan buffet that is fine, walaupun ada gharar tapi ia gharar yang sedikit dan tidak memberi kesan kepada kedua-dua belah pihak. Ada juga gharar, tuan-tuan pergi tandas bayar 20 sen everyone, masuk tandas bayar 20 sen kan, gharar tu, kalau ikut haram tu, tapi dibenarkan. Kenapa? Ia gharar yang sedikit yang tidak memberi kesan
Takkan nak suka air kita guna dalam bilik air kot. Ini roro-roro yang sedikit, yang tidak memberi kesan dan tidak menjejaskan kedua-dua belah pihak. Sementara ia tidak dapat dielakkan dan dia tidak berhubung kait dengan penipuan sama sekali. Roro yang tak boleh ni, roro yang banyak, roro yang melampau, yang memberi kesan dan boleh menjejaskan kedua-dua belah pihak, terutama pihak kedua. Tadilah pembeli, pelabur, penyewa, penggadai dan seumpamanya. Ya? Itulah cara amnya.